Okay, hello, greetings to all students. So we are going to continue our lesson today. In this video, we are going to look at green building. So in this subtopic, we are going to look into the characteristics of green building. But before that, we have to understand what is the definition of green building itself. As for the introduction, green buildings are buildings or structures that have less impact on the environment compared to conventional buildings. So sehingga pada abad ini kita punya negara ataupun seluruh dunia ini semakin lama semakin majulah, dan kesadaran kepada teknologi hijau ini semakin semakin ada. Jadi kerajaan masing-masing di negara masing-masing mula untuk mahu melaksanakan green building. Kenapa green building? Sebab tinjauan ataupun kajian telah dibuat dan menunjukkan bahawa penggunaan tenaga adalah lebih tinggi dalam sektor pembangunan, dalam sektor bangunan-bangunan yang ada di negara-negara, especially di negara yang semakin pesat membangun ini. Okay. Tetapi apakah itu green building? Jadi green building seperti di dalam slide ini kita melihat definisi. Buildings itu seperti yang kita tahu, bangunan ataupun struktur yang dibina. Jadi bila ada perkataan green, menjadikan green buildings ini definisi dia adalah bangunan ataupun struktur binaan yang mempunyai impak yang kurang ataupun kesan yang kurang terhadap persekitaran jika dibandingkan dengan bangunan konvensional. Bangunan konvensional itu adalah bangunan yang biasalah, yang kebiasaan kita nampak, yang menggunakan struktur ataupun desain ataupun facility yang memang kita biasa lihatlah. Tetapi green buildings ini adalah desain di mana dia mematuhi ataupun dia menggunakan ciri-ciri yang green. Okey. Bila kita sebut perkataan green ini, dia menunjukkan bahawa bangunan ataupun struktur binaan ini dia kurang memberikan impak yang negatif terhadap persekitaran. Green building is the efficiency of resources used, which is energy, water and materials, while reducing building impact on human health and environment during the building's life cycle through better sitting, design, construction, operation, maintenance and removal. So, aspek-aspek di dalam pembinaan green building ini sangat efisien lah dari segi penggunaan tenaga seperti air dan juga sebagainya lah. Selain daripada itu, bahan yang digunakan untuk membina green building ini juga adalah antara bahan-bahan yang tidak mendatangkan mudarat ataupun mendatangkan impak yang negatif kepada persekitaran. Okey. Dalam pada itu juga, selain daripada aspek-aspek yang disebut tadi itu, design, iaitu reka cipta ataupun construction, pembinaan, cara operasi, dan juga dari segi penyelenggaraan bangunan tersebut ini juga adalah mengikuti terma-terma green building di mana ia kurang dari segi kesan impak terhadap persekitaran. Green building is also known as sustainable or high performance building. Green building juga dikenali sebagai bangunan ataupun binaan yang mempunyai high performance yang tinggi lah dan juga lestari. In addition, the expected output of a green building is that it will use less energy. Jadi green building ini dijangkakan untuk menggunakan tenaga yang kurang. Okay, less water, menggunakan penggunaan air yang kurang. Produce less waste, menghasilkan sisa buangan yang kurang. And create a more able environment for its habitants and surrounding community throughout the building's life cycle.
dan juga dengan penciptaan ataupun dengan pembinaan green building ini, ya, dia dapat mencipta persekitaran hidup, di mana kita boleh integrate, menggabungkan benda-benda yang hidup di dalam pembinaan ini untuk komuniti yang lebih baik dan sejahtera lah. Sebagai contohnya, menggunakan tumbuhan hijau untuk ditanam di bahagian atas bangunan tersebut, untuk menjadikan persekitaran ataupun pembagian haba lebih sejuk. Itu contohlah. Jadi kalau menjawab pertanyaan definisi apakah itu green building, ini menurut ASTM 2205, a building that provides the specified building performance requirements while minimizing disturbance to and improving the functioning of local, regional and global ecosystems both during and after its construction and specified service life. So kita masih lagi dalam pengenalan. It is working towards zero fossil fuel use, zero greenhouse gas emissions, zero potable water use and zero sanitary waste entering municipal systems. Jadi salah satu konsep di dalam green building ini juga adalah untuk menjadikan penggunaan fossil fuel, iaitu sumber bahan api, itu sifar. Dan juga zero greenhouse gas emissions. Kita mahu menyifarkan ataupun meniadakan pelepasan gas greenhouse, dan juga tidak menggunakan potable water use. Dan kalau boleh sebaik-baiknya kita tidak mahu membuang sisa buangan daripada bangunan tersebut ke sistem kerajaan lah. Municipal systems ni merujuk kepada sistem kerajaan, sistem awam. Any building can be a green building, whether it's a home, an office, a school, a hospital, or community center, or any other type of structure. Jadi bangunan ini boleh diaplikasikan kepada bangunan apa-apa saja. Tidak kisahlah sama ada bangunan tersebut rumah, bangunan industri, office, sekolah, hospital, community center ataupun apa-apa jenis bangunan pun boleh menggunakan ataupun mengaplikasikan konsep green building ini. Different countries and regions have a variety of characteristics such as distinctive climatic conditions, unique cultures and traditions, diverse building types and ages, or wide-ranging environmental, economic and social priorities, all of which shape the approach to green building. So green building ini sebenarnya tidak ada format yang khusus lah. Yang penting green building ini dia tidak mendatangkan kemerosotan kepada persekitaran, dan juga dia mengurangkan impact yang negatif lah kepada persekitaran. Itu sudah dikira sebagai green building. Dan setiap negara mengikut benua ataupun kawasan tertentu pun mempunyai konsep yang tersendiri lah. Jadi ada negara yang sejuk, jadi mungkin boleh mengubah suai konsep green building itu mengikut kesesuaian masing-masing lah, mengikut negara masing-masing. Mengikut iklim, cuaca, kebudayaan dan juga sebagainya lah. So dalam gambar ini kita boleh lihat components of green building, tetapi ini adalah contoh sajalah. So dalam gambar ini kita boleh lihatlah antara konsep-konsep yang digunakan dalam green building ini. Kita boleh lihat penggunaan tenaga elektrik yang tidak menggunakan fossil fuel, tidak menggunakan sumber bahan api. Contohnya dia penjanaan tenaga dengan menggunakan tenaga solar. Itu satu contoh yang baiklah dalam menggunakan tenaga yang boleh diperbarui. Green building energy consumption.
Buildings are the dominant energy consumers in today's cities, accounting for 30 to 40% of total energy consumption. Okey, dari segi penggunaan tenaga, okey, green building atau buildings atau bangunan-bangunan yang ada di muka bumi ini adalah antara penyumbang kepada penggunaan tenaga yang tertinggi lah, especially di bahagian ataupun di kawasan bandar. Okay, di mana ia merekod 30 hingga 40% daripada penggunaan tenaga keseluruhan. Okay. Green buildings, also known as sustainable buildings, are structures that are environmentally responsible and resource efficient throughout their life cycle. Okay, bangunan yang lestari dari segi penggunaan tenaga lah, dan juga struktur yang environmental friendly, tidak mendatangkan negative impact kepada persekitaran. An efficiently designed green building can produce energy savings of between 30% and 60% of the energy that is consumed by conventional building. Okey, jadi pernyataan ini menunjukkan kalau kita buat perbandingan di antara green building dan juga conventional building, penggunaan green building ini dia mampu untuk menjimatkan tenaga dalam lingkungan 30% hingga 60% daripada penggunaan tenaga yang digunakan oleh conventional building. Jadi di sini kita boleh lihatlah betapa kita boleh menjimatkan tenaga sekiranya kita mengaplikasikan green building. Energy used by depleting natural resources as well as carbon dioxide emissions is one of our most important environmental impacts. Okay. So kita sebenarnya dalam usaha untuk mengurangkan pelepasan karbon dioksida ke udara. Okay, jadi dengan mengaplikasikan green building ini, kita dapat membantulah dalam usaha untuk mengurangkan depletion of natural resources dan juga untuk mengurangkan pelepasan gas karbon dioksida ke udara. Okay. Sekaligus dapat meminimumkan ataupun menyifarkan impak terhadap environment kita lah. Okay, jadi energy consumption in a building is typically represented in terms of kilowatt hour per meter square PA. Ini adalah unit yang digunakan untuk penggunaan tenaga oleh green building. Okay. The advantage of use building energy index is simple to calculate and allow comparisons to be made with other similar types of building. Okey, jadi untuk membuat perbandingan antara green building dan juga conventional buildings, kita menggunakan BEI, iaitu Building Energy Index lah, di mana BEI ini penilaian kepada bangunan yang di mana kita boleh lihat penggunaan tenaga oleh green building dan juga conventional type of buildings. Energy index is the amount of electric energy consumed per year per meter square, where electric energy in kilowatt hour unit. Okay, seperti yang saya beritahu tadi, ini adalah unit yang digunakan untuk mengukur jumlah amount ataupun penggunaan keseluruhan tenaga elektrik dalam satu tahun. Di sini kita boleh lihat building contribution to carbon dioxide emissions. Okay, dalam carta ini kita boleh lihat di mana bangunan-bangunan yang terbina merupakan antara faktor yang tertinggi pelepasan gas karbon dioksida. Jadi usaha kita untuk mengurangkan pelepasan gas karbon dioksida adalah dengan mengaplikasikan green building. Jadi kita berharap semoga dengan green building ini kita dapat semakin hari semakin dapat mengurangkan pelepasan gas karbon dioksida, dan selain daripada itu kita juga dapat mengurangkan penggunaan bahan api seperti fossil fuel dan juga menggunakan tenaga-tenaga yang boleh diperbaharui lah untuk ke arah
teknologi hijau ini. Okay, so apakah benefits of green building? Apakah faedah-faedah green building di sini? Ya, impak ni kita ataupun benefit ni kita boleh lihat kepada ni lah persekitaran semula jadi kita, kepada kesihatan manusia juga, dan juga dari segi ekonomi. Okay. By adopting green building strategies, we can maximize both economic and environmental performance. Okay. Green construction methods can be integrated into buildings at any stage, from design and construction to renovation and deconstruction. However, the most significant benefits can be obtained if the design and construction team takes an integrated approach from the early stages of a building project. Okay, jadi sebenarnya kita dapat dapat banyak kebaikan lah sekiranya kita menggunakan green buildings ini. Kebaikannya kepada kita punya persekitaran, dan juga kepada kesihatan manusia, dan juga dari segi ekonomi lah. Okay, dari segi ekonomi, macam mana kita boleh meningkatkan ataupun kita boleh lihat kebaikan green buildings dari segi ekonomi? Okay. Jika kita mengaplikasikan green buildings ini, dia lebih jimat lah dari segi ekonomi. Okay, kita menggunakan kurang tenaga elektrik, di mana kita lebih kepada penggunaan tenaga solar. Okay. Jadi kita boleh nampak di situ ada penjimatan lah. Selain daripada itu, kita dalam konsep green building ini juga kita tidak menggunakan bekalan air yang seperti biasa, tetapi kita menggunakan sistem water recycling, di mana kita pakai air, kita mengumpul air hujan, dan juga air hujan itu dia akan disimpan dan juga dia disalurkan untuk penggunaan di sekitar kawasan bangunan yang hijau itu. So itu antara contoh di mana kita boleh lihat penjimatan lah dari segi ekonomi. Ini sama juga lah, kita boleh lihat benefits of green buildings. Okay, di sini boleh baca Malaysian legislation and standard related to green building. Sebenarnya kerajaan kita Malaysia pun menunjukkan usaha-usaha lah di dalam mengaplikasikan green building ini. Okay. Sebagai contohnya, insentif diwujudkanlah untuk di dalam sektor pembinaan dan juga pembangunan. Di sini kita boleh lihatlah projek-projek yang telah projek-projek yang sebenarnya yang boleh dilihat yang menggunakan konsep green building ini. Okay. So Malaysia Green Building Confederation and Green Building Association. Jadi ada persatuan-persatuan ataupun penubuhan-penubuhan lah di negara kita Malaysia lah yang khas untuk green building ini juga. Okay. Jadi fungsi penubuhan-penubuhan ataupun persatuan ini adalah untuk mempromot green construction. Selain daripada memberikan pembiayaan atau skim pembiayaan khas untuk bangunan-bangunan yang hijau ini. In 2016, pada tahun 2016, Construction Industry Development Board (CIDB) juga. CIDB ini satu syarikat lah yang sangat penting dalam sektor pembinaan di negara kita Malaysia. Okay, dan juga MyCRES. MyCRES ini adalah Ministry of Works, Malaysian Carbon Reduction and Environmental Sustainability Tool. MyCRES. Jadi dua penubuhan ini berfungsi untuk menilai ataupun untuk memantau lah dari segi
projek-projek pembangunan dan juga pembinaan yang ada di negara kita Malaysia. Jadi apa yang mereka buat ni adalah untuk memantau dan juga menilai, memastikan bahawa bangunan-bangunan yang dibina di negara kita Malaysia mengikuti standard. Nah, ini contoh-contoh green building tools yang telah dijalankan di negara kita Malaysia. Okey. Selain daripada itu, kempen-kempen kesedaran juga lah dijalankan kepada orang awam tentang kepentingan green building ini. Jadi negara kita Malaysia juga menunjukkan usaha dalam memperkenalkan green building kepada masyarakat. Okey, ini green building rating tools around the world. Jadi kita boleh lihatlah, bukan negara kita Malaysia saja, tetapi negara-negara luar satu dunia ini sebenarnya dalam usaha untuk mahu mengaplikasikan green building. Okey, even SIRIM, iaitu Standard and Industrial Research Institute of Malaysia, juga mempromot teknik-teknik green building lah. Okey. Driven by environmental needs, Green Building Index (GBI) was jointly founded and developed by Pertubuhan Arkitek Malaysia and the Association of Consulting Engineers Malaysia. GBI, apa itu GBI itu? Green Building Index is a profession-driven initiative to lead the property industry towards becoming more environmental friendly. Okay, GBI ini satu syarikat lah. Okay, satu penubuhan di mana dia berfungsi untuk mengetuai negara kita di dalam industri hartanah ke arah teknologi hijau dan juga ke arah untuk teknologi friendly lah. Malaysia's Green Building Index or GBI is one of the rating tool for the tropical zones other than Singapore government's Green Mark. Okay. Jadi selain Singapura, Malaysia kita pun mempunyai GBI lah, iaitu satu syarikat di mana dia digunakan untuk khas untuk green building ni juga. Nah, ini contoh-contoh green building ada di negara Malaysia yang menggunakan GBI lah.